Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa ahsin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah, dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat teruskan lagi pembacaan daripada kitab Ightinam Al-Fawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid. Kita berhenti muka surat 157 wa qad qala fi risalah al-qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala fi risalati al-qudsiyah. Imam Ghazali sebut dalam risalah qudsiyah dia menceritakan tentang berkaitan isu kasbul abdi. Kata dia fa ammal qudratu fa wasfun lil abdi wa khalqun lirabbi. Adapun kudrat yakni kudrah, dia panggil kudrah al-hadithah. Kudrat makhluk ini itu sifat bagi hamba dan dia makhluk bagi Tuhan. Kudrat yang ada pada hamba, dia itu sifat hamba. Dengannya hamba bersifat, dia berkudrat. Dia ada sifat kudrat. Dan kudrat itu juga ciptaan Tuhan, makhlukun lirabbi wa laysat bikasbil lahu. Dan dia bukan kasab bagi Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Yang nisbah kasab itu bagi hamba, laysat bikasbil lahu ay lirabbi. Bukan. Ni walaysat bikasbillahu laysat bikasbilli lil abdi lahu ay lil abdi. Jadi kudrat pada diri hamba itu dia kudrat sifat hamba, ciptaan Tuhan dan tidak ada usaha pada hamba padanya. Laysat ay laysatil qudratu bikasbillahu ay lil abdi. Tapi kudrat itu bukan usaha hamba. Sebab apa? Kudrat itu bukan kita mengusahakan, kita diberi oleh Tuhan. Jadi sifat-sifat kita yang Tuhan beri itu orang tak panggil usaha kita. Laisat bikasbillahu, bukan kasab bagi hamba, kerana dia itu Tuhan beri. Okey. Dia nak bezakan apa? Nak beza dengan yang kedua ni. Wa ammal harakatu, adapun gerak itu, fa khalqul lirabbi, dia itu ciptaan bagi Tuhan, makhluk Tuhan. Wa wasful lil abdi, dan dia wasaf sifat bagi hamba. Maka hamba itu mutaharrik, bergerak. Wa kasbun lahu, dan kasbun usaha hamba. Kenapa? Kerana harakah hamba itu hamba yang mengusahakannya. Nampak beza? Jadi harakah itu kita nisbahkan kasbun lil abdi, usaha bagi hamba. Lain dengan kudrat tak ada jalan menikah bagi hamba. Kudrat itu Tuhan yang beri. Dia benda yang daripada alam daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, kerana sesungguhnya harakah itu khuliqat, dicipta atau terjadi dia, maqduratan, dan dia itu diletak dalam kemampuan, biqudratin, dengan kudrat, hiya wasfuhu, yang mana kudrat itu ialah sifat bagi hamba.
Fakanat lil harakati, maka adalah bagi harakat itu nisbatun ila sifatin ukhra, dinisbahkan kepada sifat lain, tusamma kudratan, dinamakan kudrat. Wa tusamma bi'tibari tilkan nisbah, dan dinamakan dengan iktibarkan nisbah itu kasban, dinamakan sebagai kasab usaha. Nampak tak sini? Dia kata sekarang ni kena faham, dalam berlakunya sesuatu gerak harakah itu kan, dia pengarang Imam Ghazali dia buat datang dulu. Pertamanya berlaku sesuatu gerakan ataupun perbuatan ikhtiari dengan kudrat kan. Kudrat hadithah, kudrat hamba. Kudrat hamba ni dia itu sifat bagi hamba kerana dia ada pada diri hamba. Dan dia ialah makhluk Tuhan kerana Tuhan cipta dia. Dan dia bukan usaha hamba, sebab tidak ada jalan pada kita nak menentukan kudrat kita. Bukan, tak ada. Jadi laisat kasban lahu. Okey. Ada pun gerak yang terhasil dengan sebab kudrat tadi, dia itu khalqun li rabbi, dia tetap Tuhan yang cipta, makhluk bagi Tuhan. Wasfun lil abdi, sifat bagi hamba kerana berlaku gerak pada diri hamba, maka disifatkan hamba tu mutaharrik. Wa kasbun lahu, dan dikatakan usaha hamba. Dikatakan usaha hamba. Kok mana tu? Fa innaha, kerana harakat itu khuliqat, dia dicipta, terjadi maqduratan, dengan dalam makdur, dalam kemampuan, dalam leluasa dan kemampuan, bi qudratin hiya wasfuhu, dengan kudrat yang mana kudrat ini sifat kepada hamba. Kerana itu dinisbahkan gerak kepada hamba. Fakanat lil harakah nisbatun ila sifatin ukhra, maka adalah bagi harakat itu nisbah kepada sifat lain yang dinamakan sebagai kudrah, dan kudrah tusamma bi'tibari tilkan nisbah kasban. Fakanat lil harakah nisbatun ila sifatin ukhra tusamma kudrah. Nisbah kepada sifat yang satu lagi. Mana? Dinisbahkan kepada sifat yang satu lagi dinamakan kudrat, dan dinamakan i'tibar nisbah itu sebagai kasban. Jadi dia termasuk dalam kudrat hamba, dan itulah dipanggil sebagai kasab. Nampak? Dipanggil sebagai kasbun dan usaha. Okey. Bila begitu, fa kaifa yakunu jabran mahdhan? Bagaimana mungkin kita namakan dia itu jabran mahdhan? Macam mana boleh jadi jabariyah? Sebab ada penisbahan kudrat hamba yang dinamakan sebagai kasbun itu, maka tidak berlaku di situ jabran mahdhan, digagahi semata-mata. Wahwa bid-darurati, dan dia dengan secara darurah, secara mudah, tak perlu fikir panjang, tak perlu nazar panjang-panjang. Yudraku at-tafriqatu, dapat difahami at-tafriqatu, dapat difahami perbezaan bainal harakati al-maqdurati, antara gerak yang duduk dalam kekuasaan hamba, dalam kemampuan hamba lah kita panggil, dalam kemampuan hamba, war ra'datid daruriyah, dan ra'dah, rasa getar, bergetar yang luar kawalan. Kan kita bila sejuk kan kita getar kan, getar itu bukan kita kawal. Ra'dah ad-daruriyah, getar yang luar kawalan kita. Secara darurah kita boleh beza gerak yang mana kita mengusahakan gerak, dan gerak yang mana kita luar kawalan kita. Maka perbezaan itu menunjukkan bukan kita semata-mata duduk dalam jabrun mahdun, bukan. Dalam kita kata dalam kekuasaan, atau nak kata mana jabrun ni, dalam digagahkan semata-mata, bukan. Bukan kita digagahkan dan dipaksa. Bahkan ada di sana aspek namakan sebagai kasbun wa ikhtiyar. Okey. Wa kaifa yakunu khalqan lil 'abdi. Okey, itu hujah ini menolak kepada pandangan Jabriyah.
Yang mengatakan bahawa tak ada beza af'al al-ittirari dengan ikhtiyari, tak ada beza. Kita ni dalam kawalan dan gagahan Tuhan. Kita ni dalam paksaan, jabrun, paksaan, tak ada apa-apa pilihan langsung. Jadi dengan hujah ini dapat kita tolak pandangan Jabriyah. Okay, sekarang ni Imam Ghazali bawa aspek yang kedua pula. Wa kaifa yakunu khalqan lil 'abdi, dan bagaimana kita nak kata dia itu ciptaan dan perbuatan bagi hamba. Qadariyah dia kata perbuatan hamba ikhtiari itu khalqun lil 'abdi, ciptaan dan perbuatan hamba. Okey, Imam Ghazali kata macam mana boleh kata ciptaan dan perbuatan hamba? Wa huwa la yuhitu. Terima kasih. Wa huwa la yuhitu ilman, dalam keadaan hamba itu tidak dapat meliputi ilmunya bitafasili ajza'il harakati al-muktasabati wa a'dadiha. Macam mana kita kata itu perbuatan ciptaan hamba, padahal hamba itu la yuhitu ilma, tidak dapat meliputi ilmunya bitafasili ajza'il harakah, dengan perincian juzuk-juzuk gerak al-muktasabati yang dia usahakan wa a'dadiha, dan bilangannya. Masa kita gerak tu kita tahu tak gerak berapa kali, berapa sentimeter, berapa inci, banyak mana tenaga yang kita gunakan untuk menggerakkan langkah yang kita langkah itu. Kita tahu tak? Tak tahu. Jadi kita sekadar gerak lah. Kita tahulah nak gerak jauh mana, tapi banyak mana yang kita gunakan tenaga kita. Kalau kita betul-betul pencipta bagi gerak, nescaya kita kena tahulah tafsil gerak banyak mana, jauh mana, mana tenaga kita nak guna, nak sipang. Kadang-kadang kita buat tak tahu tak? Buat tak tahu. Contohlah senang. Nak apa? Kita nak apa nama ni? Nak tembok guna panah. Tak. Kita duduk anggur banyak mana kan, tapi ingatnya sampai kepada sasaran, rupanya tak sampai. Kita pun tambah sikit lagi. Tapi kita tahu tak banyak mana, kita tak boleh ukur tu. Tak boleh ukur. Kalau betul lah yang kita yang menciptakan perbuatan kita boleh ukur. Macam orang buat game kan, buat apa nama ni, buat perisian kan, dia boleh ukur kan. Dia nak tak banyak mana, berapa poin nak pergi ke apa nama ni, bahagian mana, benda ni besar mana, kan boleh ukur kan. Jadi di situ pada perbuatan kita itu, kita tidak mengetahui ilmu kita dengan tafsilan juzuk-juzuk pergerakan dan bilangannya. Macam bila begitu, macam mana boleh kita kata itu ciptaan dan perbuatan kita? Wa idza batala tarafani, apabila batal kedua-dua hujung, kedua-dua tepian tadi, maknanya belah Jabariyah pun batal, belah Qadariyah pun batal, lam yabqa illa liqtisadu fil i'tiqadi, maka tidak tinggal lagi kecuali mestilah iktisad, pertengahan pada i'tiqad. I'tiqad mesti i'tiqad yang duduk di pertengahan. Bukan pengundi atas pagar. Orang zaman sekarang dia akan cari pengundi atas pagar untuk memberi sokongan. Kerana didapati bahawa masyarakat lebih ramai sekarang yang melihat dan berhenti di atas pagar. Contohlah. Jadi belah Jabariyah pun tidak, belah Qadariyah pun tidak, yang naknya di tengah-tengah, jalan tengah al-iktisad, iaitu yang pertengahan pada i'tiqad ini, biduni tafrid wala ifrat, tak mencuaikan dan tidak melampau. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali wa huwa apa makna huwa tu? Al-iktisad fil i'tiqad tu, kita duduk di pertengahan pada i'tiqad itu. Anna lil abdi, bahawa kita i'tiqadkan bagi hamba itu kudratan namu akhar, hamba itu mempunyai kudrat, kemampuan, taqtarinu bil hadithi, yang menyertai dengan perkara baharu yang kita nak buat, wala tu'athiru fih, tetapi dia tidak dapat memberi kesan. Hamba ada kudrat itu yang menyertai, taqtarinu
bagi hadis perkara yang kita nak buat. Hadis tu maknanya perkara baharu yang kita nak buat. Namun kudrat itu la tu'athiru fih. La tu'athiru fil hadis. Tidak memberi kesan pada apa yang kita nak buat tu. Bal kama qala ba'du syuyukh. Bahkan sebagaimana kata oleh sebahagian daripada ba'du syuyukhina, sebahagian daripada guru kepada guru-guru kita al-fasiyin yang duduk di Fas, di Morocco rahimahullah, dikata apa? Madhhabuna anna lana kudratan hadithatan lasna biha naqdiru. Bagi kita ada kudrat yang baharu, lasna biha naqdiru, yang mana tiadalah kita dengannya jadi naqdiru, mampu. Jadi mampu maknanya kita mampu memberi kesan. Khaliquna abaha itlaqaha. Khaliquna, namun pencipta kita Allah Ta'ala, abaha itlaqaha, mengharuskan kita itlaq, ada kudrat. Kita, mazhab kita ahli sunnah, kita ada kudrat baharu, tapi kita tidak ada naqdiru aitu nu'athiru, kita tak boleh memberi kesan. Namun Allah mengharuskan kita, menyebut kita ada kudrat. Fi qawlihi, pada firman Tuhan, min qabli an taqdiru alaihim. Ni kisah apa ni? Kisah buruh tak? Kisah berkaitan dengan buruh. Siapa di apa ni? Hirabah. Hirabah, qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Awal ayat dia kau ingat. Illa alladhina tabu. Betul lah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun alim wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim wa lahum fil akhirati 'adzabun illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Dalam kubah, dalam jenayah, orang yang melakukan hirabah. Hirabah ni makna kita kata rompakan lah, perompok jalanan. Orang melakukan rompakan ni, mereka ini hukumannya apa? Antuqattalu an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dibunuh dan disalib ataupun dipotong secara silang. Au yunfa minal ard, atau dihalau negeri. Jadi antara dalam ayat ni Tuhan kata balasan hukuman hudud bagi hirabah ni macam itulah. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu mampu tangkap mereka. Kecuali perkara ini, mereka ini taubat dulu sebelum kamu tangkap. Taqdiru ni makna mampu. Itu tidakkah Tuhan menisbahkan min qabli an taqdiru? Tuhan nisbahkan kamu mampu. Itu dia punya istishhad dia. Dia punya syahid dia ialah Tuhan menisbahkan khana abaha itlaqaha fi qawlihi min qabli an taqdiru. Sebelum kamu mampu menangkap orang yang melakukan hirabah, mereka taubat, maka tidak dikenakan hukuman hudud hirabah. Tak kenalah. Beralih ke bunuh kena kisah macam biasa. Lepas tu tak mau kisah dia. Kalau berlaku kerosakan kena ganti, curi kena hukum macam biasa, tapi hukuman hirabah tak kena. Nampak? Jadi itu syahid dia bahawa boleh kita kata manusia ada kudrat. Ada kudrat, tapi kudrat yang tidak memberi kesan. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, wal kalamu fi hadhihi al mas'alati tawilun, dan perbincangan pada masalah ini tawilun arid, panjang
Panjang dan juga lebar, makna perbincangan panjang ni berkaitan dengan usaha ni. Waqad dzakara al-Imam Abu Hamidin, dan telah menyebut Imam Abu Hamid Imam Ghazali, annal khilafa fiha, pada masalah kasbun ini ataupun kudrah hadithah, lam yazal min ladun khalqi adama, sentiasa ada sejak daripada penciptaan Nabi Adam ila halum majara, siapa ke dak habis. Makna isu ini isu yang pertamanya sangat panjang dan isu tak selesai sejak cerita sampai ke akhir. Apa dah? Jadi kita payahlah. Faham tak? Makna zaman ulama-ulama yang tulis kitab, dia masih ada orang pening. Masih ada orang pening masalah kasbung ni. Masalah kasbung ikhtiar. Orang hak pening tak boleh. Takkan selesai lah. Tak mustahil selesai. Tapi makna dari segi melihat apa yang berlaku, Imam Ghazali kata tidak akan sudah sejak daripada Nabi Adam wahal sehinggalah tidak ada kesudahan, sehingga lagi akan datang. Okey. Tak berpegang dengan pegangan benar ada. Yang masih tak faham, lalu dia mengambil fahaman yang salah juga ada. Ahli sunnati, dan mazhab ahli sunnah fi dhalika, pada demikian itu, riyati wadamil jabriyati, dia keluar daripada tahid, dia tu terkeluar di antara tahid. Ni nak ambilkan pada ayat Quran, min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan, di antara min baini farthin, daripada tahid. Mana tahid tu duduk mana? Dalam usus dalam perut kita. Wadamin, dan juga darah. Darah itu duduknya mana? Di tekak ni lah. Urat-urat darah ni banyak di tekak. Antara perut dan juga darah, apa dia keluar? Labanan khalis, susu yang bersih, yang melegakan orang yang minum. Sa'iran lisyari. Jadi antara perut dan juga leher ni keluar di dada itu susu. Perumpama dia duduk di tengah, dia keluar daripada tahid qadariyah. Tahid qadariyah. Qadariyah kata tahid. Wadamil jabriyah. Darah jabriyah. Antara lagi ringan. Jadi bukan syapu, jangan salah faham. Jadi kata ahli sunnah tu mencampurkan antara qadariyah dan jabariyah, bukan. Dia tu suci sendiri, tak campur. Ayat itu tak kata campur pun. Campur tahid dengan darah tak jadi. Takkan jadi susu. Jangan faham campur. Tak. Perumpamaan buat pada contoh binatang kan. Kok dia atau kok kambing dan juga perut kambing. Tengah tu kan ada susu dia kan. Jadi itulah suci. Mana qadariyah yang diumpamakan macam tahid, ataupun jabariyah yang diumpamakan macam darah. Orang tanya, dua tu mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Antara al-farq dengan sebab apa? Apa farq? Ada putus-putus suara ke? Tolong. Agak tak teruk lah. Orang lain macam mana? Cuba
tarik belakang sikit kalau boleh tarik lah tu. Lama dah ke tu, putus ke sikit ke. Ulama kata teruk darah lagi. Sebab darah kata suci. Kalau tahid ni setengah mazhab Ahmad, tahid haiwan tak kena najis. Tak. Tak kena najis. Darah tu siapa? Jabariyah. Jabariyah. Ada yang hujahkan gitu. Tapi dari segi jijik najis, jijik tahid. Tapi dari segi kenajasatuhu, ada lagi masalah putus-putus lagi. Kalau putus ni nak balik lah. Cabut asal ni. Ada putus ni? Tak ada dah. Kalau ada putus maklum ya. Okey. Ala kuliah jawapannya suara putus-putus. Jadi kat mana tu silap?